Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Jadi hanya suara okey tak? Dalam okey, suara okey ke? Cuba bagi, sebab kita tak ada apa? Besok. Oh, tak ada besok. Apa-apa ada besok. Okey tak suara? InsyaAllah. Terpaksa guna ni sebab kita pembahasan kabel untuk hubungkan antara mikrofon tu pembahasan misplace tak lupa. Jadi kita terpaksa guna kabel apa kita gunakan ada insyaAllah. Okey, baik insyaAllah. Baik, Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kesempatan pada malam ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan cuba meneliti semula. Kita berulang kaji berkenaan dengan Isra' Mi'raj dan juga berkenaan dengan perjuangannya di akhir zaman, dan juga berkenaan dengan kita kata kemenangan. Jadi bila kita tengok semula Isra' Mi'raj dalam kajian-kajian kita dapat merasakan bahawa tanda-tanda kemenangan itu telah hampir, terlalu hampir, insyaAllah. Dan kita akan tengoklah dari sudut sirah dan juga dari sudut realiti yang ada pada hari ini. Saya akan gabungkan satu penyampaian, dua penyampaian ataupun tiga penyampaian berkenaan Isra' Mi'raj yang pernah saya sampaikan. Saya akan gabungkan supaya kita dapat faktanya, dapat datanya, insyaAllah. Jadi perkara yang pertama sekali ialah Isra' Mi'raj ini merupakan satu peristiwa yang amat penting, amat penting kepada umat Islam. Dia ada tiga peristiwa besar dalam kita kata sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang baginda hidup, yang banyak yang besar-besar. Contohnya Badar Al-Kubra pun besar juga. Tetapi tiga peristiwa besar ini ialah merupakan peristiwa yang membawa satu perubahan, yang membawa satu bentuk peningkatan dari sudut perjuangan. Yang pertama sekali adalah peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu, Rasulullah sallallahu lahir, maka menjadi satu yang penting, iaitu Islam mula diturunkan, ditajdidkan daripada nabi-nabi sebelumnya, jadi bila Rasul seseorang lahir, satu yang besar. Yang kedua ialah peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj juga merupakan satu peristiwa yang besar.
yang berlaku di dalam kehidupan setelah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Yang ketiga ialah al-hijrah, hijrah. Hijrah. Jadi hijrah ni adalah merupakan satu peristiwa yang besar sehingga kita diabadikan. Peristiwa hijrah itu diabadikan dalam tahun, kita kata tahun Islam, tahun Hijri, tahun Hijri. Jadi tahun Hijri ini adalah merupakan sempena dengan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana pentingnya peristiwa ini, maka khalifah yang kedua iaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengambil keputusan bersama dengan syura sahabat-sahabat yang ada pada masa itu untuk menjadikan peristiwa hijrah sebagai titik permulaan tahun kepada umat Islam. Ini pentingnya. Dan Isra' Mi'raj itu pula adalah merupakan satu peristiwa yang penting juga, kerana di dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini banyak dia punya pengajaran-pengajaran, pengajaran-pengajaran yang sampai ke hari ini pengajarannya itu boleh kita ambil sebagai satu panduan. Malahan bila saya tengok, saya perhati balik, bila kita nak review semula Isra' Mi'raj ini, kita dapati rupanya Isra' Mi'raj pada tahun ini special. Kenapa? Kerana dia datang bersama satu tanda-tanda, bukan satu, banyak tanda-tanda kemenangan Islam. Jadi peristiwa yang kita akan bincang, insya-Allah, mungkin kalau tak sempat malam ini kita sambung besok, insya-Allah. Kita akan mulai daripada awal, supaya kita dapat rakamkan perkara-perkara yang penting berkenaan Isra' Mi'raj. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam satu ayatnya, surah Al-Anfal ayat 25, ia berkaitan dengan fitnah, ujian, berkaitan dengan azab, berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan kita kata perkara yang berlaku di akhir zaman, yang berlaku di akhir zaman, iaitu berkenaan dengan perintah Allah. Bila kita berdepan dengan akhir zaman, kita akan berhadapan dengan ujian. Ujiannya besar, ujiannya berat, dan ujian itu bukan hanya terkena kepada orang yang zalim sahaja, semua kena. Jadi malam ni kita nak rendahkan hati kita lah, nak tengok balik diri kita ini, kerana Allah perintah wattaqu fitnah, berjaga-jaga, berhati-hatilah kamu dengan ujian fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang jahat saja, yang orang yang zalim saja. Jadi bukan saja ujian itu akan timpa kepada orang zalim saja di antara kamu, wa'lamu, ketahuilah, innallaha, sesungguhnya Allah itu syadidul iqab, amat keras hukumannya. Jadi Allah SWT dia berhukum, dia menjatuhkan azab keras. Jadi ini permulaan. Jadi kita akan tengok nanti. Jadi fitnah itu maksudnya ujian. Jadi di akhir zaman kita akan berhadapan dengan ujian. Kita ulang lagi. Kenapa? Kerana kita nak menghayati. Kita terpaksa. Maka Allah SWT akan paksa kita berhadapan dengan ujian. Apabila seorang itu ditimpa fitnah, maka dia akan diuji. Dan fitnah itulah yang akan berlaku pada semua orang. Kemudian dalam ayat surah Al-Imran ayat 186, Allah menggambarkan kepada kita pula sebagai ulang kaji kita. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh-sungguh Allah akan menguji kamu akan pasti diuji. Kalau orang yang belajar, ambil SPM, ambil apa saja peperiksaan, dah daftar. Maknanya dah daftar ni maknanya nak ambil ujian. Kita nak ambil ujian, dah daftar.
Maka kita bersedia ke tak bersedia, tarikh ujian dah tetap ada. Kalau besok SPM bermula, kalau besok dia bermula, maka dia akan ada kalau besok SPM bermula, maka kita jadi kalau besok SPM fraction yang bermula, maka besok kita prepare malam ni keluar kaput lah orang nak ke SPM. Jadi Allah kata, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji, pasti. Apa ujiannya? Harta benda. Kemudian anfusikum, diri kamu. Kan? Dan demi sesungguhnya kamu akan mendengar daripada orang yang telah diberikan kitab terdahulu dan orang yang musyrik, orang-orang yang musyrik, orang yang mensyirikkan Allah, celaan, tuduhan yang menyakitkan hati. Jadi bukan saja ujian pada harta, bukan saja ujian pada diri kita, kamu akan menerima ujian daripada kata-kata. Orang akan kutuk, orang akan boikot, orang akan fitnah, orang akan ngumpat. Dan bukan saja ngumpat sebagai fitnah itu, tapi menyakitkan hati. Allah gambarkan, maknanya hati kita sakit. Macam itu. Jadi sakit hati ni pun ujian rupanya. Sakit hati ni pun ujian, fitnah. Yang mana Allah gambarkan kepada kita, jika kamu bersabar, wa in tasbiru, maka sekiranya kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa inna zalika min azil umur, itu adalah perkara-perkara yang diperintahkan, yang memang berat, yang patut diutamakan. Jadi bila kirim ujian, Allah kata ujian pada harta, ujian pada diri kita, ujian pada hati kita, sakit hati, orang cela kita, orang kutuk kita, orang fitnah kita, orang macam-macam cakap, maka kita kena sabar. Sabar. Jadi tak ada lain, kena sabar. Jadi sebab tu kita kena ingat balik, segala yang berlaku itu semua ujian Allah. Kadang-kadang Allah uji dengan diri kita. Kalau kita seorang yang saleh, yang berjuang, maka Allah akan uji dengan musuh. Ada musuh minal jin wal ins, daripada kalangan syaitan jin, syaitan manusia. Jadi dia akan datang. Jin ni pula, dia bukan hanya sekadar sihir saja, kadang-kadang saka, kadang-kadang jin-jin yang berkeliaran, itu juga manusia pun begitu juga. Jadi semua punya peringkat ujian kita kena sabar. Nombor satu, sabar. Apa maksud sabar? Kita menahan diri kita daripada keluh kesah, daripada kita berputus asa, menahan diri kita daripada merasa kecewa, merasa tak ada harapan. Itu menahan, itu sabar. Kita sabar, kita tahan diri kita daripada segala bentuk perkara yang negatif. Tengok balik. Maka di sinilah Allah gambarkan juga di dalam kehidupan kita di akhir zaman, ujiannya adalah juga perancangan jahat musuh. Jadi kadang-kadang bila berlaku sesuatu tak kena, kita ingat itu salah orang Islam. Kita kena ada pakatan jahat. Allah firman dalam surah Al-Qasas, waja'a rajul min aqsal Madinah yas'a, maka daripada jauh datanglah seorang laki-laki daripada luar bandar dalam keadaan berlari, bertergesa-gesa. Qala, maka dia berkata, ya Musa, wahai Musa, innal mala'al ya'tamiruna bika, sesungguhnya ada pegawai-pegawai orang-orang Fir'aun yang sedang mengadakan pakatan terhadap kamu, sedang mengadakan pakatan terhadap kamu, pakatan jahat. Fakhruj, maka kamu pergilah dari sini. Kamu pergilah, jangan duduk sini, kerana ada orang nak bunuh kamu, ada orang nak kacau kamu. Pergilah daripada sini, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat. Inni laka minan nasihin, aku adalah orang yang bagi nasihat. Jadi ada orang datang daripada luar bandar, ujung bandar, dia nyatakan kepada Musa, ada orang nak
kacau, ada orang nak bunuh, ada orang nak pukul, ada orang nak tangkap dan sebagainya. Jadi sebab itulah di sini kita lihat perkara-perkara tersebut sebenarnya tertakluk di dalam kehidupan kita, dan antara pengajaran yang penting yang kita nak belajar ialah daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj. Jadi Isra' Mi'raj ni dia ada dia punya pengajarannya. Jadi Allah SWT menggambarkan subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi ayat suratul Isra' ni ayat pertama Allah kata apa? Maha suci Allah, subhanallazi asra bi'abdi, maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, pada malam hari daripada Masjidil Haram Mekah menuju kepada Masjidil Aqsa, allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, di mana Masjidil Aqsa itu Allah memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah, iaitu keberkatan. Jadi ulama-ulama dia mengurai bukan saja Palestin itu barakah, Masjidil Aqsa itu barakah, tetapi apa yang ada di sekitarnya. Dan dimaksudkan dengan sekitarnya ialah mereka yang membantu Palestin, membantu Masjidil Aqsa, yang bersama Masjidil Aqsa akan dapat barakah. Jadi dalam dunia ini digambarkan barakah tu bermula daripada Masjidil Aqsa, itu dia menyebar ke tempat lain. Jadi bagi kita yang dekat Malaysia, Indonesia, Nusantara ni, kita nak mendapatkan barakah daripada ayat ini menggambarkan, ulama mentafsirkan bahawa linuriyahu min ayatina itu daripada sekitar-sekitar tadi itu, maka itulah daripada mereka yang menolong Palestin. Jadi insya-Allah ladang kita ni pun salah satu nak tolong Palestin. Tolong Palestin salah satu bahagian daripada keuntungan, insya-Allah kita akan bagi kepada Palestin. Jadi insya-Allah depan ni kita akan buat satu pertemuan dengan kawan-kawan kita di Palestin di Bulan Kasih. Dia panggil orang Palestin datang, insya-Allah. Jadi salah seorang daripada sahabat kita sekarang berada di Gaza, orang Gaza lah. Dia sampaikan salam semalam di telefon. Dia kata dia ada kat Gaza, gembira dia sebab sebelum ni dia tak boleh masuk kan, sebab disekat oleh kerajaan Mesir. Dia ni orang Gaza, dia orang penting, antara orang yang kita gambarkan yang bekerja di bawah Jabatan Perdana Menteri di Gaza. Jadi dia kata dia ada kat sana, alhamdulillah, disyukur. Dan dia kata semua orang Gaza akan salam kat kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang Gaza akan salam kat kita semua. Saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata sampaikan salam kat mereka semua. Dia kata orang sini semua akan sampaikan salam kat kamu semua. Jadi alhamdulillah hubungan hati kita, rabitah kita dengan pejuang-pejuang di Palestin. Jadi sekiranya kita ada ikatan dengan mereka, alhamdulillah, maka itu sebagai satu daripada daripada yang kita digambarkan barakah yang digambarkan oleh Allah. Sebab itulah pada hari ini kita nak melihat tentang Isra' Mi'raj ini, iaitu yang berlaku pada tahun yang ke-12 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan melihat dia punya ibrah dia. Kita akan lihat ibrah dia, pengajaran-pengajaran dia. Kita masuk dalam kita punya pemikiran kita, supaya mudah-mudahan kita nak sama-sama rasa bahawa apa yang berlaku ni adalah satu yang juga untuk kita juga. Jadi kita meneliti dahulu perjalanan dakwah dan tarbiyah umat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasa pertama ialah tahun-tahun di mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sirriyah. Jadi mula-mula Allah perintahkan selama 3 tahun pertama secara sirriyah, secara rahsia. Maka pada masa itu cabarannya, halangannya tidaklah hebat macam selepas 3 tahun. Jadi kita hari ini nak tengok sekiranya dakwah kamu, sekiranya pemikiran kamu, sekiranya perjuangan kamu itu diketahui musuh,
maka dia akan jadi lebih hebat. Sebab tu kita nak prepare, persiapkan diri kita lah. Kita tak adalah hebat sangat, tapi nak sebut cabarannya nanti. Maka bermula dakwah itu dengan keluarga. Nabi mulakan dakwah dengan keluarga dulu. Jadi sebab tu kita nak kena mula dengan keluarga juga. Sebab keluarga ni orang yang dekat dengan kita kan. Dan kemudian Nabi mengundang 40 orang keluarga buat jamuan makan. Mula dengan makan. Kita ada ayam kat dalam sana tu, insya-Allah kita masak ayam, kita panggil orang datang kan. Baik. Jadi kita sebut kat sini, ada sebut dalam ini bagaimana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil 40 orang keluarga dia duduk di bawah kaki Bukit Safa. Siapa yang pernah pergi ke Mekah, tahulah Bukit Safa Marwah ni kan. Dan kemudian dia berkumpul-kumpul buatlah masa tu masak makan. Siapa yang tukang masaknya? Khadijah. Jadi juga dengan beberapa orang pembantunya dia masak. Dan pada pertemuan yang pertama itu mendapat tentangan daripada Abu Lahab. Abu Lahab ni pun pak saudara dia juga. Nama Abu Lahab ni Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu nama Abu Lahab. Jadi pertemuan pertama sebelum Nabi dah makan semua, Nabi baru nak cakap, Abu Lahab dah cakap dulu. Muhammad, kau kumpul ni pasal apa? Kau kumpulkan kami pasal apa? Kalau kau nak ceritakan pasal agama baru, ajaran sesat tu, jangan kau cerita. Kami tak nak dengar. Kita dah ada agama daripada nenek moyang dulu. Kan? Abu Muttalib ni, bapa atuk kau ni, dah menjadi ketua. Kita ni semua keluarga yang bangsawan Quraisy. Jadi sebelum sempat Nabi SAW nak cakap pasal Allah, nak cakap pasal Islam, tak sempat. Abu Lahab dah pukul dulu. Maka apa Nabi buat? Adakah Nabi bangkit dan berbahas? Wahai pak saudaraku, sesungguhnya kan dalil-dalil bini. Keluar dalam YouTube pula lawan Abu Lahab, tak ada. Nabi diam. Jadi kalau orang buat apa-apa kat kita, mula-mula tu dia hentam kita apa, Nabi tak lawan pun. Bukan Nabi tak boleh lawan, dia bercakap. Bukan Nabi tak boleh berbahas. Bukan Nabi tak ada dalil-dalilnya. Bukan Nabi tidak ada perkara yang boleh membuktikan kelemahan Abu Lahab. Bukan. Tapi Nabi kan sabar. Sebab tu ujian nombor 1, sabar. Orang cakap macam-macam kat kita, sabar. Nombor 1 kan. Kemudian Nabi buat lagi sekali jamuan. Kali kedua pula panggil makan. Pagi kedua panggil makan. Jadi pertemuan yang kedua ni Abu Lahab tak dipanggil. Pak Cik Hak ni tak jemput. Kaca daun ni tak jemput. Abu Lahab tak dijemput. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Lahab, menanam ajaran-ajaran musyrikin itu tak dijemput. Jadi dia tak dijemput. Jadi masa tu barulah Rasulullah SAW pun bercakap. Jadi maknanya kita sebut sini, kadang-kadang yang kita buat ni orang tak sambut kan. Cakap pasal akhir zaman, cakap ke ayah kita kan, ayah ada Dajjal nak keluar ni, kau ni Dajjal konspirasi je kan, pakatan jahat je kau ni. Semua orang tak terima. Dajjal nak keluar lah, kau kata Imam Mahdi nak bangkit lah, macam-macam. Jadi dan sebahagian daripada mereka yang tak terima tu dia dengki. Sebab dengki, kadang-kadang dia jealous. Dulu orang ni semayang bedak, sekarang dah boleh semayang, buat baik semua. Jadi dia jealous. Jadi yang dengki inilah yang bahaya. Dan kebanyakan yang dengki itu adalah al-malak, golongan yang berkuasa. Golongan berkuasa. Jadi sebab itu dalam salah satu ayat Allah gambarkan bagaimana mereka mencemuh Muhammad. Kan bila Rasulullah bawa ayat-ayat Allah, dia kata, kau Muhammad yang bawa benda ni, kenapa tak orang lain? Kenapa tak Al-Walid? Kenapa tak Abu Mas'ud? Ni dua ni pembesar kerajaan. Kalaulah wahyu nak turun, kenapa Allah tak pilih dia? Allah pilih kau. Itu dia berkuang fikir. Wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajul minal qaratain azim. Mereka mencemuh, dan kerana itu mereka mencemuh Nabi. Dia kata apa? Kalau Quran ni betul daripada Allah, bukti sepatutnya Quran ni diturunkan kepada orang besar ni. Siapa dia? Mestilah kepada Anwar Ibrahim ataupun kepada
Sebut lagi Muhyiddin, antara dua lah kalau zaman kita kan. Ini kepada Muhammad tak ada apa-apa kan. Jadi dengki. Ini menunjukkan. Jadi fasa pertama ni, walaupun dalam keadaan sunyi-sunyi itu ada ujian, tapi ujian orang cakap-cakap tu. Orang marah, orang cakap-cakap sebab dia belum secara besar-besar, orang tak terima lagi lah kan. Jadi ada dah. Jadi kalau kita hari ni orang dah mula cakap-cakap pada kita, dah mula cakap-cakap, dah mula buat macam-macam tu kan, ngumpat lah. Ada channel-channel tertentu khas nak ngutuk kita je, channel tertentu sebagainya contohnya, maka itu adalah tahap pertama, tahap pertama orang dengki cakap kan. Jadi kita nak tengok sini, ini Rasulullah SAW dah hadapi dah. Kemudian fasa kedua pula, sebelum Isra Mi'raj kan, fasa kedua pula tahun ketiga ke-6. Masa tu Allah perintahkan dakwah secara terang-terang, jahriyah. Jadi bila terang-terang ni maka Islam pun berkembang, semua orang dapat tahu, dapat kan. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq dakwah kepada Abdul Rahman bin Auf, dakwah kepada Abdul Rahman bin Auf, dakwah kepada orang lain, dakwah berkembang kan. Terpaksa buat satu pertubuhan. Kalau kita kat sini kita buat pertubuhan kan. Kita nak bergerak macam mana kan, sebab dia ada undang-undang. Jadi akhirnya pada ketika ini ancaman mula secara fizikal. Ancaman mula secara fizikal. Ancaman mula secara torture. Tangkap, ada sahabat kena tangkap, ada yang diseksa, ada yang diancam dengan bunuh ke kematian, dan malahan sebahagian terpaksa berhijrah ke Habsyah. Jadi mula tahun ketiga tu dia punya ujian makin besar. Makin besar. Ada yang kena tangkap, ada yang dizalimi, ada yang dibunuh. Yasir dan Sumayyah dibunuh. Yasir dan Sumayyah dibunuh. Di sinilah kita melihat tapi Islam berkembang. Jadi di sinilah. Jadi macam mana cara dia nak mengacau kita ni, maka dia pun buat macam-macam. Contohnya dia pun makin kuatkan agama dia. Sebab nak lawan agama baru yang digambarkan sebagai Islam. Berlaku zaman kita dia sama juga. Sebab tu pada tahun 2005 dulu, pakar-pakar intelijen daripada seluruh dunia dipanggil apa? NIC, National Intelligence Council, NIC, yang terdiri dari pakar-pakar daripada Amerika dan sebagainya lah. Mereka telah berkumpul pada tahun 2005 dan telah menceritakan, membentang tentang kegiatan orang Islam satu dunia. Maka mereka mendapati bahawa Islam telah berkembang dan menjadi sebagai masa depan dunia. Masa depan dunia ni mereka kata akan pergi kepada Islam. Ini mereka nampak. Jadi dikata macam mana nak lawan? Tak boleh lawan dengan material, sebab material orang semua dah ada material, nak kena lawan juga dengan agama. Maka dia pun mula menekan. Antaranya mereka utama sekali mengintensifkan lagi tuduhan-tuduhan kepada umat Islam. Umat Islam dituduh pengganas, umat Islam dituduh teroris, umat Islam dituduh sebagai orang yang kan, potong tangan aja. Macam setengah-setengah ahli parlimen sebut. Kalau Islam naik ke Malaysia, banyak orang tak ada tangan gitu, kerana potong tangan. Sebab apa? Ramai orang mencuri. Maknanya Malaysia ni ramai pencuri rupanya. Kita ingat yang mencuri dia orang lah, besar-besar. Baik, yang sebut kat sini, maka mereka telah mengatakan dalam perjumpaan itu, oleh kerana Islam dah tersebar, seolah-olahnya fasa kedua zaman Nabi dulu, Islam mula tersebar dengan terang-terang. Kan Islam terang-terang, orang yang bukan Islam pun protect orang Islam. Contohnya Rachel Corrie. Kalau kita pernah dengar nama Rachel Corrie. Rachel Corrie ni salah seorang daripada aktivis NGO daripada Amerika yang melihat kekejaman Israel merampas menangkap, membunuh orang Palestin. Jadi satu ketika dia berada di satu tempat di Palestin, kemudian dia gambar ramai, tengok satu rumah nak kena runtuh. Rumah tu rumah orang Palestin, tapi nak dirubuhkan oleh Israel, Yahudi. Jadi dia dengan kawan-kawan buat demonstrasi. Jadi traktor datang, macam kita punya traktor tu kan, datang.
Datang, dia orang duduk ke tepi lah kan. Rachel ni punya berani, dia baring tengah jalan. Tempat traktor nak lalu tu, dia baring kat situ. Akhirnya dia meninggal dunia. Rachel Corrie, orang bukan Islam, mempertahankan orang Islam Palestin. Ini membimbangkan. Kenapa? Sebab fitrah, satu yang fitrah, yang naluri yang ada pada orang Islam ni dah mula berkembang kepada manusia yang lain, yang kalau tak jaga, kata intelijen tadi, semua pakat-pakat masuk Islam berlaku. Maka bila semua pakat masuk Islam, habislah agama lain, habislah dia nak buat korupsi, tak boleh dah. Nanti pelikit kena potong tangan pula. Pelikit tak nak kena potong tangan kan. Nanti kau kena potong tangan pula kan. Ada tak nak lah. Contoh lah kan. Jadi nak sebut kat sini kan, mereka melihat, dia kata, maka pada tahun 2024 ataupun di abad ke-21 tu, maka dia kata orang Islam will build their caliphate, akan membina khalifah. Ini adalah research yang mereka buat apabila Islam telah mula berkembang. Macam ketika Rasulullah SAW di fasa yang kedua, masa tu kan dah mula orang semua dah pakat-pakat masuk Islam. Kenapa dah nampak Muhammad ni betul lah, ajaran ni bagus lah. Apa ajarannya? Jangan aniaya orang, jangan tipu orang, jangan mencuri kan. Orang tua dihormati, orang muda disayangi, bersama-sama tolong menolong, ukhuwah kasih sayang. Jadi ajaran Islam ni bagus. Maka semua pakat-pakat nak ikut, maka dia rasa terancam. Jadi apabila Islam terancam, apabila agama lain, maknanya bukan agama lain, musuh-musuh Islam merasa diri mereka terancam dengan kewujudan, kekuatan umat yang dakwah dah tersebar, maka pada masa itu dia pun kata, Muslim akan bentuk satu khalifah ni, maka kita kena lawan dia. Maka dia pun menuduhlah orang Islam ni pengganas, orang Islam ni teroris. Kok sangat? Apa gema? Bergema ke? Hello? Testing 1, 2, 3. Tak apa, boleh jawab. Jadi apabila kita melihat perkara tersebut, maka di sini kita lihat berlakulah 911. Peristiwa 911. Apa 911 ni? World Trade Center kena bom. Maka dituduh orang Islam, orang yang tak belajar bawa kapal terbang, dituduh bawa kapal terbang masuk ke dalam New York, kemudian langgar World Trade Center. Nak bawa excavator pun kena ada lesen. Nak bawa excavator pun kena belajar. Dia keluar. Ini nak buat kapal terbang, dituduh Pak Arab yang tak pernah pergi sekolah memandu kapal terbang tu, bawa kapal terbang masuk ke dalam New York, langgar pula bangunan World Trade Center. Tak pasal-pasal nama Arab keluar. Maka mereka tipu, akhirnya terdedah. 911 ni rupanya palsu, rancangan dia dulu. Sebelum peristiwa tersebut berlaku kan, kurang lebih 2,000 orang pekerja-pekerja berbangsa Yahudi di bangunan tersebut disuruh cuti, balik rumah, jangan pergi kerja. Oi, pasal apa bagi cuti ni kan? Balik rumah. Kalau tak silap 2,000 orang staff yang bekerja di World Trade Center yang orang Yahudi ni disuruh balik siap-siap. Kenapa? Ada benda nak berlaku. Tak sebutlah benda nak berlaku. Rupanya dia kata kapal terbang orang daripada gurun mana Al-Qaeda tu, siapa namanya, Usama bin Laden, guna telefon bimbit, arahkan pergi masuk, letukkan kapal terbang langgar pada World Trade Center. Sama macam Turki sini. Sebelum gempa bumi Turki berlaku, maka beberapa embassy yang ada, termasuk embassy Amerika dan sebagainya, telah mengarahkan orang-orang ni keluar daripada Turki. Sama modus operandinya. Ada arahan-arahan kan, rakyat Amerika, ambassador Amerika sebagainya keluar dari Turki. Kenapa? Tak tahu kenapa tiba-tiba berlaku gempa bumi yang kita dengar pada hari ini. Seolah-olah macam sama aja kan. Nak kata pandai kan, tak pandai juga. Dibanding Allah, dia tak pandai. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana apabila berlaku zaman Nabi, fasa yang kedua,
daripada 3 tahun ke atas, dakwahnya mula berkembang sebagainya, maka mereka terancam, mereka pun mula cakap bahawa ini sebenarnya adalah suatu teroris dan sebagainya. Berlakulah. Mulalah negara-negara orang Islam diserang, boleh dibunuh, boleh dirampas hartanya. Ini semua fasa di mana berlakunya peristiwa-peristiwa yang berlaku sama dengan zaman Rasulullah SAW dulu. Nampak dia makin dekat. Ini berlaku di tahun yang ketiga kenabian. Maka di situ dia promote dia punya agama. Kalau zaman dulu dia promote lah siapa namanya agama menyembah berhala dia tu. Siapa yang pergi menyembah berhala ni dapat free pizza contohnya ya. Dapat free apa ni, donat ataupun free apa dia panggil kita yang sedap sikit apa kat sini. Makanan ke apa kan dapat free. Buy one get two kan. Buy one bukan buy one get one, buy one get two. Dia promote agama dia tu, bukan kata dia tak, dia buat. Jadi yang berlaku juga sama zaman kita ni. Maka berlakulah pada tahun 2020 secara resminya kan, 3 agama digabungkan. Dia nak promote agama yang sesat ni, dipanggil Millah Abraham. Agama Yahudi, agama Kristian, agama Islam digabungkan, dipanggil Millah Abraham. Secara resmi contohnya di UAE telah dilancarkan. Dia dah ada satu disebut bangunan agama. Sedangkan Allah berfirman, tengok apa Allah firman. Maka Ibrahim, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudian, bukanlah dia agama Yahudi, wala Nasraniyan, bukan juga agama Kristian Nasrani, walakin kana hanifan muslimah. Tapi Ibrahim itu agamanya itulah agama yang lurus, hanifan, yang lurus, mentauhidkan Allah, musliman, orang muslim. Jadi Nabi Ibrahim ni agamanya agama Islam, bukan agama Yahudian, Nasraniyan. Wa ma kana minal musyrikin, dan sesungguhnya sekali-kali bukanlah Ibrahim daripada golongan orang yang mensyirikkan Allah. Ini suratul Imran ayat 67. Jadi daripada surah Al-Imran ayat 67 ni jelaslah bahawa Millah Abraham tu bukan agama, bukan keadaan yang patut kita bersama dengannya. Mengelirukan orang kadang-kadang atas nama peace, atas nama keamanan, atas nama toleransi, maka kita kena terima agama lain digabungkan. Kalau di Malaysia Millah Abraham difatwakan sesat di Malaysia lah. Kalau di tempat lain wallahualam, kita kat Johor memang sesat lah. Jadi rasa tempat negeri lain pun sama juga. Jadi maka fasa kedua ni maka dia akan boykot. Kau ni tak ikut ni ajaran sesat, ni ajaran sesat. Ni akhir zaman punya geng ni. Ni geng konspirasi ni. Ini geng-geng tak nak ikut WHO, tak nak ikut WEF. Ini semua geng tak betul. Ini semua adalah zaman fasa Nabi. Kalau Nabi dulu fasa 3 tahun. 3 tahun dah mula dakwah dah tersebar, dakwah dah diterima. Maka dia orang takut, nanti semua pakat-pakat ikut Muhammad, habis berhala kita. Kita kena cegah ni, kena cegah. Maka dia pun kata apa, kita kena gabungkanlah semua agama ni, jadi satu agama. Okey. Jadi berlanjutlah sampai 3, 4, 5, 6, masuk tahun ke-7. Tengok apa tahun ke-7. Maknanya 3, 4, 5, 6, 7. 3 tahun lah lebih kurang. 3, 4, 5, 6, 7, 4 tahun. So 4 tahun lepas tu fasa ketiga pula. Tengok apa fasa ketiga. Kita pun akan hadapi lebih kurang apa yang Nabi hadapi. Sahabat-sahabat ni sirah ni untuk pelajaran kita. Lepas tu Isra Mi'raj. Baik. Fasa ketiga pula ialah tahun ke-7. Bila mereka melihat Islam berkembang, macam tak boleh nak sekat dah. Berkembang ni.
Dia kata orang semua mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, mengata-kata. Yang hamba pun diseksa, yang hamba ditangkap masih sanggup mati kerana la ilaha illallah. Ada yang diketuk kepalanya sampai lembik. Bayangkan kita kena ketuk kepala sampai tengkorak jadi lembik. Dia ketuk dengan besi panas. Dia ketuk besi panas, dia tekan besi panas sampai tengkorak jadi lembik kepala dia. Pensan sahabat khabar. Memang jadi khabar kan. Pensan dia. Terlalu sakit pensan. Jadi maknanya dia nampak, walaupun dah ketuk sampai pensan, walaupun ditangkap, ada yang mati terpaksa hijrah, tapi Islam berkembang. Ini bahaya ni, bahaya. Begitu juga kita pada hari ini, kita dah mula masuk pada fasa ketiga, dah berjalan dah. Fasa yang kedua tadi, iaitu fasa di mana Islam tersebar. Bila Islam mula tersebar, setelah dia dijatuhkan 1924, Islam dijatuhkan Osmaniyah. Khalifah dipecat. Kita nampak orang Islam semua dibuat macam-macam. Kalau pakai tudung, pakai kopiah di Turki, di luar rumah ditangkap pada masa itu. Baca Quran bahasa Arab dilarang. Mustafa Kamal itu sampai azan dalam bahasa Turki. Kalau kita bayangkan azan bahasa kita, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, gitu kan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar kan. Yang dengar ni cerita kelakar, satu cerita drama apa kan. Dia azan, dia pandai-pandai, tengok dia translate azan. Jadi zaman Turki dulu dalam bahasa Turki. Saya tak tahu lah nak cerita bahasa Turki zaman ni, tak pandai. Dia dah sebut sini, bila mereka melihat Islam yang telah ditekan, dicantas kepala khalifahnya, telah diruntuhkan negara-negaranya, sultan-sultan dibunuh. Sultan-sultan yang bersama dengan Osmaniyah ditangkap, dibunuh. Kalau di Indonesia, sultan dibunuh. Betul? Tak ada sultan dah sekarang. Indonesia ada sultan tak? Tak ada dah. Dibunuh. Yang bunuh sultan di Indonesia tu bukan orang Belanda, orang Indonesia sendiri kan. Dia api-apikannya, dia laga-lagakannya sampai dia bunuh. Bukan bunuh sultan saja, dengan anak beranak dikejar, dengan keturunan dikejar, lari. Cuba tengok sejarah balik Indonesia. Sebab dia nampak Indonesia ni kan membesar sebagainya. Indonesia, Malaysia dia tak boleh guna macam tu. Sebab Malaysia ni kan mungkin lain sikit realitinya. Jadi sultan tu ditukar dengan cara lain. Malaysia cerdik sikit, dia tukar cara cerdik sikit kan. Contoh berlaku di Perak, perjanjian Pangkor. Saya tak ingat siapa Nabi, sakit sekopok dengan Ali jugalah, Sultan Ali. Sebut nama Ali sensitif kat sini, tak nak sebut nama Ali. Sian dia sebut nama saya lagi kata. Sahabat yang dikasihi sekalian, perjanjian Pangkor, seorang sultan meninggal dunia di Perak. Sultan meninggal dunia. Jadi sepatutnya Sultan A ni jadi ganti sultan. Jadi oleh kerana Sultan A ni tidak ada pada hari pengkebumian sultan yang meninggal dunia tadi, yang ada yang B. Maka yang B dilantik sebagai sultan secara adatnya. Maka yang A tak puas hati. Bergabung dengan British. Macam itu, lebih kurang macam itu. Ini contoh. Maka berlaku perjanjian Pangkor. Pertama kali agama kita menerima sekularisme di negara kita, di Malaysia. Yang lain cara lain pula. Tapi tak janganlah, ini sensitif, sangat sensitif. Dan sebutkan sini maka pada masa itu pimpinan dicantas sebagainya. Orang yang jadi Amirul Mukminin dipecat, yang jadi sultan semua ditukar dan sebagainya. Maka akhirnya umat Islam dalam keadaan seperti anak ayam kehilangan ibu, berterabur sana berterabur sini. Seorang dimakan serigala, seorang masuk longkang mati, seorang seekor lagi duduk mana-mana kena lain dengan apa kereta, yang seekor lapar tak tahu nak makan, mati juga.
Jadi ramai yang mati, ramai yang sakit, ramai yang hidup mungkin seekor dua kan. Itu pun hidup dalam keadaan cacat. Kenapa? Ibu dah mati. Ibu ayam mati, habis anak-anak dia terlaburan. Jadi nak sebut kat sini, itulah umat Islam. Tak ada ketua, tak ada pemimpin. Maka keadaan itu berlaku. Akhirnya sekarang tiba-tiba dah mula ada pemimpin-pemimpin. Di kalangan al-ulama warasatul anbiya, ulama-ulama dah mula buat dakwah. Dakwah berkembang, tarbiyah berkembang sekarang ni. Mak ayahnya belajar ke Amerika, mak ayahnya belajar ke Eropah, belajar orang putih. Tiba-tiba balik sini, anak-anak dia suruh pergi tahfiz. Maka madrasah-madrasah tahfiz, sekolah agama timbul seperti cendawan tumbuh. Di negara kita juga, di Indonesia sama. Mana-mana Islam berkembang, tak dapat disekat. Maka mereka melihat perkembangan ini membimbangkan. Maka mereka bermula menuduh orang Islam begini. Anak-anak kita disesatkan, dimurtadkan sekarang ni. Gelombang, bukan gelombang hijau. Kalau sebut gelombang hijau, marah gelombang biru. Bukan gelombang hijau, gelombang Islam. Tak boleh disekat. Maka mereka boleh tengok, oh, by hook, by crook, kita kena cari kan siapa-siapa yang boleh meneruskan pemerintahan Dajjal, mulkan Jabariyah. Di mana-mana saja. Baik, jadi masuk fasa ketiga. Kita nak masuk fasa ketiga ni, jangan main-main. Fasa ketiga. Apa fasa ketiga ni? Fasa ketiga bermula pada tahun ke-7. Tahun ke-7 kan, kenabian. Iaitu orang Islam pun dituduh sesat, pengganas, orang gila, ya, pemecah belah kaum, anti vaksin. Tapi masa tu bukan anti vaksin lah, anti berhala, anti semuanya ni anti. Maka orang Islam, orang musyrikin berkumpul, disatukan, termasuk iblis syaitan pun duduk dalam tu. Iblis pun bagi idea dia. Akhirnya berlakulah boykot. Orang Islam dipulaukan, dituduh dengan tuduhan macam-macam, sampai dibuat perjanjian. Siapa yang kahwin dengan orang Islam, sebut kahwin, maka dia akan dipulau. Siapa yang bersama dengan Muhammad, ikut Muhammad, maka dia akan dipulau. Duitnya tak laku. Kalau siapa yang buat perjanjian, yang buat perjanjian pun akan dipulau sama, diboykot. Jadi fasa ketiga ni, fasa mereka menghentam secara ramai-ramai. Tapi belum lagi secara habis-habisan lagi. Sebab ada yang membantu-bantu lagi. Maka fasa ketujuh ini, fasa ketiga ini, tahun ketujuh, maka dipulaukan. Kalau buat salah sikit je, dipukul. Kemudian dituduh dengan tuduhan macam-macam. Ada yang diseksa, ada yang dibina, dibunuh. Maka 3 tahun umat Islam hidup dalam keadaan susah sangat. Macam kita ni PKP lah. Tapi PKP pun boleh lagi survive. Dia hantam sampai peringkat nak beli makanan ni. Ni orang Islam punya duit ni, bukan tak ada duit. Ada duit nak beli makanan, minta maaf, kalau saya ambil duit daripada tuan ni geng Muhammad, tuan ni geng bin Muhammad bin Abdullah ni, kami akan diboykot. Tak boleh. Kedai tak boleh ambil duit orang Islam. Nak beli makanan tak boleh, nak beli baju tak boleh. Bukan tak ada duit, bukan tak ada emas, tak nak terima, dikira sebagai syubhat bersama-sama dengan Muhammad. Maka Muhammad ni diboykot. Tahun ke-7 umat Islam diboykot, sampai nak makan pun tak ada makanan. Digambarkan dalam kisah-kisahnya, ada sahabat-sahabat sampai peringkat tak ada makanan, kemudian nak buang air. Dia nak buang air tu, dia dah kencing dah. Tiba-tiba tempat dia kencing dia nampak macam tulang, macam kulit unta. Ini boleh makan ni. Dia pun ambil, dia basuh, dia masak. Makan kulit unta yang dah dibuang, makan tulang, makan rumput. Digambarkan dalam sirah sampai anak-anak menangis kelaparan. 2 lembah boleh dengar. 2 lembah boleh dengar tangisan anak-anak menangis malam-malam, lapar. Tapi sahabat-sahabat sabar, pegang, sabar anak. Jadi mungkin zaman tu akan datang ni depan ni. Kita akan dikelilingi, kita akan dipulau, kita akan diboykot. Sirah yang berlaku tu akan berulang.
Tetapi sahabat-sahabat dia tidak berhadapan seorang-seorang. Ini peranan jamaah. Sahabat-sahabat tak duduk seorang-seorang. Dah tak maulah dengan Muhammad, pergi tempat lain lah, tak mau dah. Dia tetap setia, al-wala. Mereka tetap setia, loyal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup berlapar. Ada yang sakit nak dapatkan rawatan, tak terima, tak boleh pergi klinik, tak boleh pergi hospital. Kita pun macam pernah dengar tu kat sini sekarang kan. Ada satu orang ni, dia nak pergi dapat rawatan mengandung, nak beranak. Ni masa PKP baru ni lepas. Pergi ke hospital nak beranak. Doktor tanya, kamu dah ambil vaksin belum? Saya tak ambil vaksin. Terus letak satu bilik ujung. Duduk kasi tunggu nanti kita datang. Sampai ke sudah tak datang. Beranak seorang-seorang. Sakitnya tak ada orang dah lah. Suami semua tak bagi masuk. Duduk seorang-seorang beranak dekat dalam bilik. Sampai peringkat tu berlaku. Ini yang diceritakan lah. Kita pun dengar je lah. Tak tahu betul-betul tapi rasa betul. Jadi apa yang berlaku zaman Nabi dulu tu berlaku balik pada umat dia. Berlaku balik kepada orang yang mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita hari ini nak kena faham. Kan? Sebab tu saya sebut sini Isra' Mi'raj salah satu tanda kemenangan. Kita akan tengok nanti. Kemudian sehinggalah Allah izin berlaku 3 tahun boikot. Tahun ke-10 Allah izin berlaku lah. Padahal panjang ceritanya kat cerita pasal boikot ni, panjang ceritanya. Tapi nak sebut sini susah sangat hidup sampai menangis, anak-anak menangis siang malam menangis. Kalau dia tak menangis masa dia tertidur je, letih, tak menangis dah. Kita boleh tahan tak? Sanggup tak? Sampai peringkat macam itu. Jadi sahabat-sahabat semua berhadapan dengan boikot di pulau kata tadi secara berjamaah. Itu yang kuatnya. Itulah kekuatannya. Bila diserang, dikepung, maka mereka duduk secara berjamaah. Jadi sebab itulah akhirnya sampai peringkat berlakulah apa yang digambarkan pada tahun yang ke-10 setelah Allah membatalkan boikot. Allah batalkan boikot macam mana? Tiba-tiba perjanjian yang ditulis, yang digantung di Kaabah, perjanjian tu ditulis kan, dan digantung di Kaabah, setuju semua kabilah-kabilah kafir musyrikin supaya memboikot Muhammad dan kumpulan dia. Tiba-tiba pada tahun ke-10 Allah batalkan macam mana? Perjanjian tu dimakan oleh anak-anak. Habis perjanjian tu. Tinggal nama Allah saja tak dimakan. Hal lain semua habis. Allah batalkan. Jadi kalau seorang orang bukan Islam lagi lah, dia sokong. Dia kata, kamu tak kesian ke? Ada di kalangan orang musyrikin yang kesian. Dengar anak-anak menangis malam-malam, tak tahan, dia tak boleh tidur. Akhirnya dia bawa pelan-pelan unta yang penuh dengan makanan, bawa ke tempat orang Islam ni. Tiba-tiba kena tangkap, nak dihukum. Kalau ada juga yang lepas. Jadi yang kena hukum tu pada hari berkenaan tu, dia pergi ramai-ramai pergi ke Kaabah. Kemudian nak refer ke perjanjian lah ni. Orang yang melawan. Tiba-tiba orang tu tanya, mana perjanjiannya? Semua tengok, rupa dah habis ke makanan naik. Habis anak-anak makan. Macam perjanjian tak ada lah, mana perjanjiannya? Maka bebaslah orang Islam masa tu. Tak ada dah boikot. Allah nak angkat boikot macam tu je. Siapa yang tolong? Bukan tentera-tentera gajah, bukan kita kata helang yang besar, bukan malaikat, anai-anai yang bergerak bekerja secara senyap, tak ada dengar bunyi apa. Tiba-tiba habis saja semua, betul hilang, habis. Anai-anai makan perjanjian tersebut sehingga menyebabkan perjanjian boikot dibatal. Orang yang nak kena hukum mungkin tengok Tuhan telah membatalkan perjanjian ini. Tengok anai-anai makan. Dia cuma tinggalkan nama Allah kat situ. Jadi dia sebut kat sini, maka pada tahun ke-10 boikot diangkat. Di pulau diangkat. Jadi bila kita kena boikot, bila kita kena dalam keadaan susah, dihalang, sebagainya, ingat Nabi dulu pun dah kena dah. Sahabat-sahabat dulu pun kena sampai menangis, anak-anak sahabat. Sampai menangis. Siang malam menangis, lapar. Bukan tak ada duit nak beli, duit tak terima. Nak kerja dengan dia pun kamu dipecat. Kamu geng Muhammad kan? Kamu dipecat. Yang boleh ditangkap, diseksa. Kalau hamba ni memang kena teruk. Maka pada tahun yang ke-10 Allah izin Abu Talib meninggal dunia.
Abu Talib yang protek Rasulullah SAW meninggal dunia, digambarkan dia jatuh dan patah, tulangnya patah. Jadi sepanjang boikot tu dia sakit, tak ada orang nak rawat, dia sakit. Akhirnya tahun ke-10 setelah Allah angkat boikot tadi tu, meninggal dunia Abu Talib. Nabi sedih sangat. Ini peristiwa Abu Talib meninggal dunia ni cukup menyedihkan. Ketika Abu Talib sakit, dalam keadaan yang sakit sangat, maka dia nak meninggal dunia, maka Abu Jahal, Abu Lahab, orang ketua musyrik semua keliling dia, duduk sebelah-sebelah dia. Nak pastikan Abu Talib mati dalam keadaan menyembah berhala. Keliling semua. Maka Nabi SAW mengetahui yang Abu Talib sakit, nak sakaratul maut. Nabi tak kira siapa, Nabi datang masuk rumah, datang duduk kat kepala dekat dengan Abu Talib. Duduk dengan dekat Abu Jahal, Abu Lahab duduk kat kepala dia, duduk kat atas. Maka dalam peristiwa itu lebih kuranglah kita cerita sikit. Maka Nabi berkata, wahai pakcikku, berimanlah pada Allah. Engkau dah tolong banyak tolong orang Islam. Abu Talib ni dia protek Nabi, dia protek sahabat-sahabat semua. Kau buat baik, dan kau jangan tahu anak saudara kau ni tak akan bohong. Kau tahu aku benar, menangis. Nabi menangis. Kemudian Abu Talib pun meleleh air mata. Apa kata Abu Jahal? Abu Talib, kau nak ikut anak saudara kau yang sesat ni? Tekanan sampai macam tu. Kau nak ikut yang sesat ni, kau nak ikut dia ni, kau nak engkar pada agama atuk nenek kita, agama bapa kau sendiri, Abu Talib. Kau nak derhaka pada bapa kau. Engkau ni ketua kepada musyrik, pada orang Mekah ni. Engkau ketua, kau nak ni. Dia lawan. Nabi SAW tak peduli. Nabi kata, wahai pakcik saudaraku, wahai Abu Talib, ucap sekali pun cukup. Aku jadi saksi kat Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekali cukup. Cakap pelan-pelan pun tak apa. Dia bisik kat Abu Talib. Cakap pelan-pelan pun tak apa. Abu Talib tengok, Abu Jahal, Abu Talib tengok, yang lain-lain keliling-keliling kan. Semua geng-geng dia lah kan. Jadi Abu Talib keliling kepala. Akhirnya meninggal Abu Talib tanpa kalimah syahadat. Menangis. Rasulullah SAW menangis sedih. Sebab dia sayang Abu Talib. Sebab bila dia meninggal, tak ada syahadat, tak jumpa dah lepas ni. Rasulullah SAW akan berada di syurga Allah. Abu Talib akan masuk dalam neraka Allah. Dosa yang paling besar. Menangis, Rasul sedih sangat. Sedih sangat. Dia kata sedih. Kita bukan saja kehilangan orang yang kita sayang meninggal dunia, tapi kita kehilangan dia selama-lamanya. Macam itu. Jadi dia pun, Rasulullah SAW sedih. Hampir-hampir Rasulullah nak minta doa pada Allah. Maka Allah turunkan ayat, sesungguhnya yang bagi hidayah itulah Allah, yang pilih Allah. Adalah sebab-sebabnya. Ini peristiwa yang menyedihkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama lepas tu meninggal pula Khadijah, isteri dia pula yang tolong dia, yang bagi pujukan kat dia bila dia letih balik dakwah malam-malam. Dialah yang pujuk, dialah yang cakap kan, orang ni cakap macam ini kat aku ni orang gila, aku ni apa. Yang Rasulullah nak luahkan perasaan dia, isteri dia lah yang mendengar. Isteri dia yang mendengar, isteri dia yang pujuk. Tak apalah bang, satu dunia pun tak terima, tak apa, tapi Allah ada bersama kita. Allah pilih, Allah takkan nak nyaya kita. Maknanya orang yang berbual-bual dengan Nabi SAW, tempat dia melepaskan kan, mungkin kan perasaan-perasaan dia dan sebagainya. Tiba-tiba Allah izin meninggal Khadijah radhiyallahu anha, yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadijah pula kita tengok daripada seorang yang kaya raya, business woman, sampai miskin, tolong Nabi. Sampai miskin, tak ada apa dah, sehingga nak meninggal dunia digambarkan dalam kisahnya. Dia kata, ya Rasulullah, sekiranya aku mati ni, kalaulah aku ditanam dah jadi tulang, kalau tulang aku ni boleh dijual dan sebagainya, kau ambillah tulang aku, jual untuk perjuangan, untuk dakwah, untuk tarbiyah dan jihad fisabilillah. Sampai macam tu.
sehingga Allah menyampaikan salam kepada Khadijah melalui Jibril. Ya Muhammad, ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepada Khadijah. Kenapa? Kerana hatinya yang cukup mulia nak membantu suaminya itu, sehingga sampai dia kata, kalau aku dah mati dah tak ada dah, cincin pun dah tak ada, gelang pun dah tak ada, semua dah bagi dah untuk jalan Allah. Rasulullah full time dakwah. Rasulullah tak ada kerja-kerja apa, tak ada, full time. Tak ada income, dari sudut income tak ada, full time. Isteri dia yang support. Sehingga akhir kata dia, kalaulah kau boleh jual tulang aku, kau jual lah ya Rasulullah. Moga-moga dakwah berkembang terus. Sampai macam itu Allah menyampaikan salamnya kepada Khadijah melalui Jibril. Maka sedihnya luar biasa, kehilangan seorang yang disayangi, seorang yang rapat dengan dia, seorang yang selalu bersama dengan dia. Maka Rasulullah pun sedih, dan kemudian Rasulullah pun tak apalah, dia reda, dia sabar. Rasul teruskan kerja dia macam biasa dakwah. Tiba-tiba nak dakwah kat Mekah pula. Nak dakwah kat Mekah, orang Mekah tak boleh terima. Sebab apa? Dikacau oleh Abu Jahal. So lepas kena boikot, maka orang makin takut nak dekat dengan Rasulullah SAW. Takut sebab apa? Peristiwa boikot 3 tahun. Anak-anak menangis tiap-tiap malam. Yang sakit tak boleh dapat rawatan. Yang nak makan tak boleh beli makanan. Kebuluran. Akhirnya bila Nabi nak dakwah tak boleh, semua tak boleh nak terima. Di samping tekanan daripada Abu Jahal, tekanan daripada pimpinan musyrikin, akhirnya Nabi kata, oh agaknya kalau aku pergi ke Taif tu ada orang lagi boleh terima dakwah. Nabi dah sedih ni. Abu Talib meninggal. Kan setengah-setengah pandangan mengatakan Abu Talib meninggal, lepas 10 hari Khadijah pula meninggal. Dia bertipu-tipu. Kemudian bila Rasul sallallahu alaihi wasallam kan menyatakan dalam salah satu hadisnya, dia kata apa? Apabila dakwah ditolak di Mekah dan kemudian ditolak setelah berjalan, dia berjalan daripada Mekah pergi Taif tu lebih kurang 68 km, lebih kurang 100 km berjalan dengan Zaid, dengan anak angkat dia tu. Jalan sampai sana, orang-orang Taif pula pun sama tahu tentang Nabi yang berlaku di Mekah. Dia menarahkan budak-budak bagi upah. Kau pergi baling batu kat dia, kau baling kayu kat dia, kau baling apa benda nak baling. Kau pergi ejek dia, kau pergi caci dia, kau pergi cela dia, kau pergi laknat dia, bagi duit ke budak-budak orang yang kurang akal. Baling. Nabi nak masuk, baru tak cakap, tak sempat nak cakap apa lagi. Dibaling, dibuat macam-macam seperti orang, seperti binatang, seperti anjing. Bukan saja tak disambut, dibaling sampai berdarah. Zaid sampai peringkat pegang jangan sampai darah jatuh ke bumi. Kalau darah Nabi jatuh ke bumi, azab akan jatuh turun. Sampai peringkat dia ambil darah pada masa itu. Jadi maka berjalan. Yang paling sedih kata Rasulullah SAW, lebih sedih lagi daripada peristiwa yang berlaku, kata Nabi SAW, lebih pedih daripada sakit ketika peperangan Uhud, lebih pedih daripada dakwah. Ialah dakwah ditolak. Bila dakwah ditolak di Mekah, di Taif, itu lebih pedih daripada semua ujian. Itu maksimum ujian yang Nabi rasa. Seolah-olah dah tak ada bumi pergi dah. Sampai Nabi berdoa, ya Allah, dengan siapakah yang kau campakkan aku? Dengan siapa lagi aku nak pergi ni, ya Allah? Tak ada orang dah, tak tempat dah. Nampak Mekah habis, Taif pun habis. Dia kata, ya Allah aku sabar, ya Allah aku redha, aku sabar, aku redha. Engkau lah yang maha halus, engkau yang berhak nak buat apa-apa. Itulah doa yang menyebabkan antara asbab doa yang digambarkan sirah dan akhirnya berlaku Isra Mi'raj. Nabi sedih tu, bertimpa-timpa kesedihannya. Orang yang disayang, pakciknya, yang menjaga dia, mendukung dia, memelihara dia, sanggup mati pertahankan orang Islam. Khadijah yang tolong dia, bukan saja dari sudut harta sebagainya, tolong dari sudut support, macam-macam support isteri. Maka pada masa itu dia rasa sedih sangat, dicerca, dicaci, dihalau. Maknanya dakwah tak sampai, dakwah tak boleh masuk ke Taif. Sampai turun malaikat yang menjaga gunung, dia kata, ya Rasulullah,
arahkan saja aku akan terbalikkan gunung ni, hempap habis semua orang-orang Taif, mati semua. Malaikat pun rasa marah. Jadi akhirnya dikata dia Rasul, sesungguhnya mereka tak tahu, insya-Allah anak-anak mereka, keturunan mereka semua besok akan masuk Islam, dapat hidayah Allah. Betul. Ketika kami pergi ke Taif, ke Mekah, masa kita buat haji umrah, kita sekejap tengok. Sungguh kan, tempat-tempat yang dulunya mungkin tempat-tempat yang menolak Rasulullah SAW, ada sejarah tempat Nabi berhenti sekejap kan, ada dekat situ orang buat lah kan. Tempat-tempat tu menunjukkan bagaimana Nabi dihalau dan sebagainya tadi kan. Sekarang dah penuh, semua Islam berlaku, semua dapat hidayah berlaku. Ini doa Nabi SAW, anak cucu dia. Dia sekarang ni dia tak tahu, mereka tak tahu. Nak cakap tak sempat cakap, kena baling batu lah. Mereka tak tahu. Maka pada fasa keempat, lepas daripada fasa ditekan, diboikot, disusahkan tadi, dikontrol semua sekali, maka masuklah fasa keempat. Dalam riwayat yang paling sahih mengatakan tahun yang ke-12 berlakulah Isra' Mi'raj. Maka tahun ke-12 berlakulah Isra' Mi'raj, di mana Allah SWT memperjalankan hamba-Nya. Subhanallazi asra bi'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, abdi, daripada Mekah Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Hamba-Nya maknanya orang yang betul-betul taat, patuh, menyerah, berharap, yakin dengan janji Allah, orang yang betul-betul dekat dengan Allah, yang kenal Allah. Maka pada tahun ke-12, dalam riwayat yang paling sahih menggambarkan berlakulah Isra' dan Mi'raj. Dan ketika Isra' dan Mi'raj itu, kita melihat Allah menggambarkan kepada kita ada banyak perkara, ada banyak pengajaran. Kita kalau cerita semua 3 hari 3 malam pun tak habis. Tapi nak sebut sini, kita cuba ringkaskan. Antara yang penting-penting, Allah SWT telah temukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 124,000 nabi-nabi di Baitul Maqdis. Jadi Nabi kehilangan Abu Talib, Nabi kehilangan Khadijah, Nabi tak boleh nak buat dakwah. Allah panggil semua manusia yang terbaik di dunia di sepanjang zaman. Manusia yang terbaik sepanjang zaman, nabi-nabi, semua pakat kumpul jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah saat yang paling menghiburkan apabila para nabi, para rasul, rakan seperjuangan dia duduk turun sama-sama jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di situlah mereka sama-sama bertukar-tukar perasaan, salam dakwah, salam tarbiyah, salam jihad. Pada masa itu Nabi tengok Rasulullah nampak Nabi, contohnya Nabi Musa ada, Nabi Nuh, Nabi semua ada, pakat-pakat ada semua, Rasulullah semua. Tengok kisah-kisah dia. Oh, ini jumpa Fir'aun, ini jumpa Namrud. Oh, yang ini jumpa dengan kaum dia, Lut, kaum Samud kan. Oh, dia jumpa Madian. Ini ada semua nabi-nabi, semua Rasulullah ada kan. Jadi menggembirakan. Macam kita jumpa orang yang kita sayang, orang yang terbaik yang kita sayang kan, sekali-sekali kan, setelah mungkin lama-lama tak ni datang ke arcade ni kan, kita jumpa orang yang kita sayang kan, seronok. Atau balik kampung jumpa mak ayah kita, seronok. Itulah yang berlaku pada Rasul. Peristiwa yang paling menghiburkan Rasulullah SAW sepanjang perjalanan, bila dia bertemu dengan sahabat-sahabatnya Rasul, para seperjuangan, sahabat seperjuangannya. Maka disitulah dakwah, tarbiyah dan jihad menjadi satu yang menjadikan satu mengembirakan bagi Rasul. Ini sebenarnya tanda tau. Tanda apa tandanya? Yang pertama, bertemu di Baitul Maqdis. Yang kedua, semua Nabi dan Rasul. Tak ada tempat dalam muka bumi ini yang semua Nabi dan Rasul berkumpul serentak. Itulah dia. Tak ada. Tempat lain tak ada. Kat Malaysia ke, kat Melaka ke, Bulan Kasih ke, tak ada. Dekat situ. Sebab itulah, itu merupakan satu tanda-tanda bagaimana kemenangan juga akan berada di situ.
Jadi pada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi-Nabi berkumpul, Rasul seluruh dakwah dan aktiviti tarbiyah dan jihad sepanjang zaman, daripada awal Adam sampailah kepada Rasulullah SAW, semuanya di flashback, dibuka semula. Nabi ni kena belah, kena gergaji, Nabi ni kena potong badan dia, Nabi ni kena tanam hidup-hidup, ada Nabi yang kena gini, ada yang kena gitu, dan macam-macam. Ada yang Nabi yang kadang-kadang susahnya, ulul azmi, berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan semua. Nabi SAW jumpa salam. Lalu, ini daripada mana? Daripada Melayu, Nusantara, Nabi Nusantara. Ada tak? Ada kan? Nabi daripada tempat kita ada tak? InsyaAllah ada. Kita ingat Nabi Middle East je tak? Tempat kita pun ada juga kan? Wallahualam, semua bangsa kaum ada. Baik. Jadi situlah kemudian selepas dia temukan dengan Nabi-Nabi Rasul, dan nak menghiburkan hati dia. Inilah juga yang akan didapatkan, yang akan ditemukan oleh mereka yang berjuang setelah berhadapan dengan ancaman, ketakutan, dipulaukan, ditangkapnya, dibunuh dan sebagainya, segala kesusahan tadi. Akhirnya kita akan berkumpul membebaskan Masjidil Aqsa di akhir zaman. Kita akan membebaskan Masjidil Aqsa. Seluruh mukmin yang benar, sadiq, akan berkumpul di sana untuk membebaskan Baitul Maqdis, sebagaimana Nabi-Nabi dan Rasul berkumpul di Masjidil Aqsa ketika malam Isra' Mi'raj. Jadi semua orang kumpul. Jadi kita bukan kumpul. Sebab tu jangan ingat, saya ni Malaysia, saya ni Indonesia, saya ni Turki, saya ni Thailand. Tak, mukmin, orang beriman. Orang beriman akan dihimpun dan dikumpulkan. Dan disinilah digambarkan oleh Syirah tadi, setelah berbagai-bagai perkara yang menyedihkan, sehingga akhirnya selepas berjumpa dengan sahabat-sahabat seperjuangan dia, Nabi Rasul, maka dia diangkat Isra' Mi'raj, dimi'rajkan ke langit, bertemu pula dengan langit pertama, langit kedua, ketiga, sebagainya, sampailah kepada menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuncak kebahagiaan apabila kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang beriman, kemuncak kebahagiaan. Tak ada dah, lupa dah. Susah, lupa dah. Kesalahan, kita kata ancaman-ancaman, ketakutan, lupa semua. Kesakitan, lupa. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah pada malamnya itu, sembahyang 50 waktu mula-mula tu, sehingga akhir jadi 5 waktu. Jadi salat ni rupa-rupanya adalah merupakan mi'raj kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau zaman Nabi ni, inilah kemuncak kebahagiaan. Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah menghadap Allah, apa lagi? Macam kita exam kan, guna exam kan, periksa peperiksaan. Kalau sana panggil apa Indonesia panggil peperiksaan, ujian. Kita sudah ada ujian semua. Kan susah nak ujian ni, periksa ni kan, nak jawab, nak ingat apa susah. Tapi setelah habis ujian, dikumpulkan, kemudian dibagikan markahnya, dibagikan markah semula, kertas tu, kita dapat elok, baik. Kemudian dibagi pula skema jawapannya sekali. So bila dah dapat jawapan tu, semua yang susah jadi senang, betul. Yang kita masuk ujian tu, susahnya pening kepala, nak buat, nak fikir, mana apa dia, apa tak dapat dah. Tapi bila ada skema jawapan depan kita, alah, ini rupanya senang aja. Begitulah hakikat bila kita berhadapan dengan apa yang Allah bagi pada kita. Ujiannya, kesusahannya, kesakitannya, ketakutannya, kemiskinannya, kepedihannya, segala ujian-ujian itu, bila kita bertemu dengan Allah, maka macam orang dapat skema jawapan ujian tadi. Kita tengok susah sangat, tengok jawapan pendek je, senang je. Lupa susah tadi, lupa kepayahan, lupa kesusahan, kesakitan, hilang bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah hakikat solat Isra' Mi'raj. Bukan saja kita solat ni, kita solat-solat, tak, kita menghadap Allah. Bila kita menghadap Allah, kita merayu kepada, ya Allah,
badan aku sakit, ya Allah, badan aku sakit. Tiba-tiba teringat Allah lah yang memberi sakit, dan Allah nak tengok kita beriman. Maka tiba-tiba kata, ya Allah, nikmatnya sakit. Hilang rasa sakit tu bila dah menghadap Allah. Tapi hari ni kita sembahyang menghadap Allah, kita tak rasa, sebab kita dah terputus. Dah terputus tadi. Hari ni kita tengok bagaimana Rasulullah SAW, kepayahannya, kesusahannya, penghinaan yang dia dapat, ancamannya, penderitaannya maksimal. Sehingga Allah yang maha bijaksana menyusun peristiwa Isra Mi'raj. Maka tahun-tahun kesedihan, boykot, kematian Abu Talib dalam kekufuran, kematian Khadijah, dakwah ditolak di Mekah, dakwah ditolak di Taif, dibaling batu dan sebagainya, hilang bila bertemu Allah. Terhibur, kemuncak kebahagiaan, kemuncak ketenangannya bila dia berhadapan dengan Allah Rabbul Jalil, yang telah memberikan segala-galanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak kena rasa macam ni. Sebab tu Isra Mi'raj ni sebenarnya hari mengingatkan kemenangan kita sebenarnya. Hari yang mengingatkan orang beriman akan menang, pasti menang. Hari yang mengingatkan kebahagiaan, kejayaan yang sebenar. Hidup ni macam-macam kita berhadapan. Ada orang sakit, ada sahabat-sahabat kita anak-anak kena sakit, kan? Ada yang sampai peringkat sakitnya apa? Kena tukar darah setiap minggu, setiap bulan kena tukar darah, kena bersih darah. Sakit daripada kecil sampai besar, belanjanya pun banyak dan sebagainya. Ada di kalangan kita pula Allah uji dengan hartanya, habis terbakar rumah, habis aksiden. Ada pula Allah uji dengan kerja, kena buang kerja. Ada Allah uji macam-macam, boykot dan sebagainya. Tetapi bila boleh menghadap Allah, peristiwa Isra Mi'raj mengingatkan kita hari-hari kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih bahagia lagi daripada hari Isra dan Mi'raj. Kenapa? Kerana hari Isra Mi'raj ketika sedang takut, ketika sedang terancam, ketika sedang sedih, ketika sedang dalam keadaan yang kita kata tak karuan lah, kita kata begitu, tapi tak sampailah macam itu Nabi kan sebut. Susahlah. Maka Allah tarik dengan pertemuan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fasa yang keempat. Jadi Isra Mi'raj ini fasa keempat, sebenarnya fasa kemenangan. Dan inilah yang akan kita hadapi ni, insya-Allah. Kita akan berhadapan dengan kesusahan ekonomi, kesusahan kesihatan. Mungkin kita akan berhadapan dengan kepayahan makanan. Mungkin kita akan kena boykot, mungkin macam-macam akan kita hadapi. Kesusahan. Tetapi akhirnya bila kita tengok Isra Mi'raj, Allah janji apa? Menang. Allah janji apa? Bahagia. Allah janji tenang. Sebab tu rugi kita hari ini, kita dengar Isra Mi'raj, kita baca Isra Mi'raj, kita melihat tentang Isra Mi'raj, tetapi hati kita tak rasa di situ ada kebahagiaan. Dan Isra Mi'raj ni satu tanda kemenangan. Walaupun lepas tu sambung lagi, ada perang Badar, ada perang Uhud, kan, ada berbagai-bagai lagi. Nak jumpa Rom, nak jumpa Parsi, macam-macam lagi. Tetapi semua tu dah jadi mudah kerana dah jumpa skema jawapan. Skema jawapan dah jumpa dah. Dah jumpa Allah. Jadi dah jumpa skema jawapan, maka lepas tu jawab exam senang. Walaupun bukan kata senang tu, tak ada dia punya usaha dan sebagainya, tetapi maknanya kekuatan tadi. Jadi sebab itulah tahun-tahun kesedihan berlalu. Setelah berlakunya Isra Mi'raj, maka Rasul SAW turun balik ke Baitul Maqdis, patah balik ke Mekah, bertemu dengan manusia-manusia yang musyrikin tadi. Jumpa balik, sampaikan dakwah. Semalam aku pergi ke Baitul Maqdis, semua gelap. Semalam aku pergi naik ke langit sampai langit ke-7, semua gelap. Sahlah engkau ni gila Muhammad. Sahlah engkau ni karut, tukang karut. Sahlah engkau ni penipu. Semua pakat gelap pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tenang. Dalam hatinya yang kuat dah bertemu dengan Allah, telah bertemu dengan sahabat-sahabat seperjuangan sepanjang zaman, Nabi dan Rasul, berhadapan dengan manusia yang tak percaya tadi. Kita boleh bayangkan hati Nabi.
Maka dia tanya, ya Muhammad, kalau betul lah kau pergi di Masjid Aqsa, ceritakan kepada kami macam mana gambaran Masjid Aqsa. Aku dah pergi Masjid Aqsa banyak kali, kau cerita, aku nak tengok betul tak betul. Maka Nabi SAW pun minta ke Allah, dan Allah bagi tunjuk kat dia apa, kan, tiba-tiba terpandang pada depan dia gambaran tentang Masjid Aqsa macam kita tengok, tengok apa, TV, nampak. Oh, Masjid Aqsa ni kubah dia begini-begini, tingkap dia begini-begini, ada tangganya, ada tempat bagi minum untanya kat sini, tempat solatnya begini. Maka orang yang tahu dia terkejut. Betul, apa yang Muhammad cakap ni betul. Tak ada satu pun penipuan. Tetapi mereka tetap mahu mempermainkan Islam. Dia cari sahabat-sahabat masa tu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masih lagi tidak ada di situ. Maka dia jumpa Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sesungguhnya ada manusia kata semalam dia pergi ke Baitul Maqdis, satu malam aja. Kita pergi puluh-puluh hari baru sampai, satu malam. Kemudian daripada Baitul Maqdis naik pula ke langit paling tinggi, jumpa dengan Tuhan, naik atas langit. Kau percaya ke orang macam itu? Maka Abu Bakar tanya, siapa yang cakap ni? Kan, benda pelik kan? Siapa cakap? Itulah kawan kau yang gila tu, Muhammad. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bercakap benda itu, lebih daripada itu pun aku percaya. Ini keimanan yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sinilah kita lihat bagaimana peristiwa Isra' Mi'raj rupa-rupanya adalah merupakan peristiwa yang besar yang telah mengubah skop dakwah, skop tarbiyah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga lepas itu berlakulah pada tahun yang seterusnya berlakulah peristiwa hijrah. Jadi hijrah ni dipersiapkan dengan kesusahan dan yang tinggi sekali tadi adalah Isra' Mi'raj, keimanan. Nak kenal, nak tahu siapa yang betul-betul beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah kan peristiwa hijrah ke Madinah. Ini hijrah kita lain pula kan. Jadi sini kita lihat bagaimana kita ada musuh yang akan sentiasa menghentam, buat perancangan jahat kepada kita. Yang dipanggil New World Order, One World Government, and One World Religion, One World Food. Baru-baru ni. And One World Food, dia suruh kita makan lipas dan cekrik sebagai sumber protein. Dia suruh makan cekrik, dia suruh makan belalang. Boleh tak makan belalang? Boleh lah kalau tak ada makanan kan. Tapi dah sebut macam itulah, dia kata itulah yang paling baik. Jadi di sinilah kita lihat bagaimana berlakulah perancangan jahat mereka. Dan perancangan jahat mereka akan sampai kepada maksima mulkan Jabbariyah. Maka kita melihat peristiwa Isra' Mi'raj, rupa-rupanya Allah nak tunjukkan kepada kita, tak kiralah berapa hebat perancangan musuh, berapa kuat apa yang mereka buat, banyak mana duit yang habis nak menghancurkan, nak merosak, nak menyakiti orang-orang mukmin, orang Islam tadi. Kita ada hari bahagia, hari yang bahagia, hari yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, kejayaan, iaitu hari bertemu dengan Allah. Dan Isra' Mi'raj sebenarnya hari-hari kita bertemu dengan Allah. Dan di manakah pertemuan kita? Solat. Sebab itulah kalau kita tak boleh jaga solat, maka seolah-olahnya kita tidak boleh jaga agama kita. Kalau kita tinggalkan solat, maka seolah-olah kita tinggalkan agama kita. Kalau kita ringan-ringankan solat, maka solat itu juga menyatakan kita ni meringankan Allah, meringankan Islam. Solat perkara yang penting. Inilah pertahanan yang terakhir. Nabi kata apa? Pertahanan yang terakhir sebelum habis yang lain. Tali yang terakhir. Kenapa tali terakhir? Tengok peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi Nabi SAW sampai peringkat naik berjumpa dengan Allah, di Mi'rajkan, naik jumpa Allah, kemudian diberi turun dengan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka solat ni tali dia yang terakhir. Jadi sebab itulah saya nak buat satu perkara sama-sama kita cuba ambil kita berfikir. Kita tengok solat kita daripada subuh tadi
ataupun sebelum subuh kita bangun tahajud, kita bangun apa tadi, sampailah ke solat sunat duha dan sebagainya, sampai ke zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita rasa tak solat ini sebagai satu yang membahagiakan, yang membahagiakan, sebagaimana Nabi SAW bertemu dengan Allah, satu yang kita kemuncak kebahagiaan. Kita rasa tenang tak dengan solat? Kita rasa bahagia tak dengan solat? Kalau kita rasa tenang, bahagia, terisi hidup kita dengan solat, alhamdulillah, nikmat Allah dah ada pada kita. Maknanya nak berhadapan dengan ancaman-ancaman sebagai ini, ini dia. Ini dia. Saya ingat masa kami dekat dalam penjara Israel tu, kan, bila dah kena kurung dalam penjara, kan, sempatlah rasa penjara Israel masa tu. Dalam keadaan macam-macam lah, sedihnya dan sebagainya, yang sakit-sakit. Allah izin solat. Ketika solat tu, saya ingat lagi masa tu menangis solat, menangis sujud ke Allah, baca dalam hati, ya Allah, sesungguhnya aku masih hidup, tapi aku dah duduk dalam penjara. Anak-anak, isteri, saudara, sahabat, semua dah kat luar, dah tak boleh jumpa. Ya Allah, kau dah ambil hidup aku daripada aku, sedangkan aku masih hidup. Ya Allah, aku sabar, aku sabar, aku sabar. Ya Allah, aku redha. Saya ingat lagi, ya Allah, Engkau jagalah mereka semua. Aku serahkan seluruh hidup. Dia cakap serah ke Allah ni, hati tu rasa lapang. Ya Allah, aku serahkan hidup aku dekat Engkau, lapang kata. Macam tak ada dalam penjara. Jadi ini tak tahu kan, saya ingat mungkin masa tu saya rasa solat tu terisi sungguh. Sebab kita tertekan kan. Kita dah kena keliling. Mana kita pernah kena penjara kan? Siapa pernah kena penjara kan? Keliling ni kan, dia punya kita panggil apa, dinding-dinding semua nak gerak, tak ada jumpa anak pun tak boleh. Kalau penjara Kajang, at least hari raya dapat juga kentang ketupat, boleh pergi ziarah kan. Karena kat Israel mana dia bagi kan? Jadi masa tu kata habislah, dia menghabislah. Ya Allah, ya Allah, ingat balik kan, kita punya matlamat tadi, ingat balik. Ya Allah, aku sabar, ya Allah, aku sabar. Lepas tu saya kata, tak serah, aku serahkan kau, serah semua ya Allah, aku serah. Kau jagalah anak-anak semua, kau serah, aku serahkan kau ya Allah, serah. Bila serah tu lapang. Inilah agaknya perasaan yang lebih hebat lagi tentunya yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah dah hadir di hadapan dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kebahagiaan yang luar biasa. Jadi ini yang kita dah kena rasa. Rupa-rupanya Isra Mi'raj ni ada bekalan. Ada bekalan apa? Untuk kita muhasabah. Kita akan berdepan dengan macam-macam ni kan, ancaman lah, ketakutan sebagainya tadi kan. Maka kita nak hidupkan, nak jadikan solat kita sebagai bekalan untuk kita merasai kekuatan, ketenangan, kebahagiaan bersama Allah. Itulah skema. Skema jawapan kepada seluruh ujian fitnah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Jadi insya-Allah ini baru kita kata fasa-fasa kenabian, insya-Allah, tentang peristiwa-peristiwa yang menyebabkan berlakunya Isra Mi'raj, rentetan kronologi dia. Jadi kita nampak memang kan Allah SWT nak ajar kita lah. Jadi pelajaran-pelajaran yang daripada tahun pertama kenabian sampai tahun ketiga fasa 1, daripada tahun ketiga sampai ke tahun ke-7 fasa 2, daripada tahun ke-7 sampai tahun ke-10 fasa 3, daripada tahun ke-10 sampai tahun ke-13 fasa ke-4. Kemudian ada fasa ke-5 dan sebagainya, ada fasa-fasanya. Jadi semua itu ada pelajaran. Ada pelajaran yang kita boleh jadikan sebagai panduan untuk kita melaksanakan kerja-kerja menegakkan Islam di atas muka bumi ini, insya-Allah, dengan kita meruntuhkan jahiliyah dalam diri kita, dalam mana-mana yang kita mampu di luar daripada diri kita ini, insya-Allah, melaksanakan kerja-kerja sunnah dan JDT, jihad dakwah dan tarbiyah. Alhamdulillah, insya-Allah kita tangguh, kita baca doa Rabita, insya-Allah, bayangkan wajah-wajah sahabat-sahabat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fathik Allahumma rabitataha wa limuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syrah suduraha bifaidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syati fi sabilik ya Allah. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala jihad fi sabilik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.